Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Habudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak kerana anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. 2-3 hari ini bertalu-talu video Ustaz Don Daniel Hafizahullah yang menceritakan tentang kisah kematian Abdullah bin Ubay bin Salul dihantar kepada saya. Mereka minta saya untuk membuat respon bagi video berkenaan. Mereka tak tahu apakah status hadis yang disebutkan oleh Ustaz Don Daniel. Seharian saya melihat video berkenaan dan mencari sumber-sumber kenyataan beliau. Saya menemui banyak kesukaran, payah sungguhlah disebabkan Ustaz Don Daniel tidak menyebutkan matan secara lengkap. Pun begitu, jom kita tengok dulu video yang dimaksudkan. Perkataan dia yang paling kotor sekali, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata apa? Dia kata, ayak kencing unta aku lagi mulia daripada Muhammad. Ya, kencing unta lagi mulia Ni, daripada Muhammad. Abdullah bin Ubay bin Salul. Satu hari, Abdullah ni manusia. Apa yang berlaku pada manusia akan berlaku pada setiap manusia. Apa dia? Dia mati. Mati. Bila dia meninggal, Nabi tak ada dekat Madinah masa tu. Betul, Nabi kita Berita dia meninggal sebab Nabi presiden. Berita dilaporkan kepada Nabi, kata Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Nabi ambil kuda Nabi, Nabi pacu kuda Nabi, Nabi tunggang kuda Nabi, balik ke Madinah, beruk laju, dalam hati berharap, ya Allah, bagi peluang aku jumpa dia sebelum buat turun dalam kubur. Nabi tunggang Tu Nabi kita. Yang hampa duk rasa bila aku suruh hampa beradab, hampa rasa macam loser. Ni aku nak cerita Nabi hampa. Siapa cakap macam tu? Nabi naik kuda pacu, harap-harap boleh jumpa dia sebelum dia pakai muih dah. Nabi sampai dekat tanah perkuburan Abdullah bin Ubay bin Salul tu, baru dia sahabat Nabi baru turun dalam liang. Nabi sampai Nabi kata, bawa keluar dia balik. Keluarkan dia balik. Nabi kata, bagi kepala dia duduk atas paha aku. Hampa nampak? Nabi habaq kat sahabat apa dia? Bagi kepala dia duduk atas paha aku. Hampa pergi ambil jubah aku. Abaya. Khamis. Yang selum saja tu. Nabi kata, pergi ambil abaya aku. Dia buk mai abaya Nabi dekat dia. Nabi balut badannya dengan jubah Nabi. Nabi buka mulut dia. Nabi ludah masuk dalam mulut dia. Nabi tutup. Nabi kata apa? Mudah-mudahan dia senang nak jawab nanti bila malaikat tanya. Punyalah manusia paling adab macam ni perangai dia. Mudah-mudahan. Tahu-tahu kita umat dia nak buat perangai kurang ajab. Ni Nabi ajak kita. Tengok macam mana Nabi punya nak jaga. Bila orang tanya pasal apa macam tu, Nabi kata, aku tak mau orang kata Muhammad bermusuh dengan orang yang sama saudara se-Islam dengan dia. Kita boleh ajak pula member benci orang lain. Abang, kakak, sebab tu topik hari ni kena tanam kat hampa daripada awal. Supaya nak bagi tahu kata adab akhlak benda penting sekali dalam pengajian kita. Akhlak benda penting. Okey. Alhamdulillah, kita dah dengar apa yang disebutkan oleh Ustaz Don Daniel. Tu kita dah tengok video ini. Jadi insya-Allah saya akan cuba untuk respon semampu yang mungkin. Pertama, apabila mengulas isu-isu berkaitan tentang penceramah, nak kena bagi disclaimer sekali lagi. Sama ada penceramah tu popular ke, sama ada penceramah tu tak popular ke, saya tak kisah. Bahkan saya tidak bersikap untuk menghentam peribadi mereka. Ustaz Don, ya Allah, ya salam. Saya pernah bertemu dengan beliau, beberapa kali berada satu pentas dengan beliau. Percakapannya cukup bagus, bahasanya juga bagus dan sangat mesra dan juga sangat ramah. Jadi daripada sudut peribadi, saya tidak akan menghentam khususnya Ustaz Don Daniel. Pun begitu, yang kita mahu kritik bukanlah atas isu nama aku ke, nama hang ke, tapi apabila disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, sebab itulah kawan-kawan kita main tanya, main minta respon, main minta untuk dibuat video reaction. Sudah pasti kita mahu
mahu mempertahankan kata-kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kasih dan cinta kita kepada baginda SAW. Jika benarlah satu dakwaan yang disandarkan kepada Nabi, kita sendiri mahu untuk menyebarkan seluas-luasnya. Jika salah, kita mahu menyekat daripada ia tersebar. Itu yang pertama. Yang kedua, benarkah riwayat Ustaz Don bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul kata, ayak kencing unta aku lagi mulia daripada Muhammad? Ya, kita kenal bahawa Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia ni kepala munafik kota Madinah. Banyak ayat Al-Quran turun menyebutkan tentang dia dan mempertikaikan dia. Bahkan kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul tak tersembunyi. Semua orang tahu. Bahkan antara yang tahu dia tu munafik adalah anak dia sendiri. Antara ayat Quran yang turun kepada Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ayat 186 surah Ali Imran. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar daripada kalangan orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Demikian juga dalam surah Al-Maidah ayat 52. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Maka kamu akan melihat orang-orang yang penyakit ada dalam hati dia, iaitu orang-orang munafik, bersegera mendekati orang Yahudi dan Nasrani lalu berkata, kami takut akan mendapat bencana. Dan banyak lagi daripada ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kejahatan hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga kan anak dia, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang merupakan sahabat Nabi agung, dia kata, "Wallazi akramaka la in syi'ta la ataituka bi ra'sihi." Faqal, "La, walakin birra abaka wa ahsin sahbatah." Demi Allah yang memuliakan engkau, wahai Rasulullah, jika engkau mahu, aku akan bawakan kepalanya kepadamu. Tetapi Nabi berkata, tidak, buat baiklah kepada ayahmu, perbaikilah hubungan kerapatan di antara kamu berdua. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazar. Al-Bazar menyatakan bahawa perawi-perawi hadis ini siqah, boleh dipercayai. Pun begitu, saya tidak mengetahui kesahihan riwayat tentang kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul yang kata ayak kencing unta aku tu lagi mulia daripada Muhammad. Oleh itu, saya tak mampu nak menyatakan bahawa ini cerita ni betul, kerana ada kemungkinan ia adalah reka-rekaan daripada tukang ceramah sebab nak bagi sedap cerita saja, atau nak kata ia adalah cerita yang cukup benar. Saya tak mampu untuk berkata seperti itu. Apatah lagi Abdullah bin Ubay bin Salul memang terkenal dengan sifat-sifat seperti itu. Jadi kalau dia sebut pun tak ada pelik sangat. Saya dah buat carian dah, tapi tak jumpa juga. Jadi saya nak minta tolong, jika anda menjumpai rekod kitab mana yang menyebutkan, hadis mana yang menyebutkan, riwayat mana yang menyebutkan kata-kata Abdullah bin Ubay bin Salul yang dia kata ayak kencing unta aku lagi mulia daripada Muhammad, sila komen di bawah. InsyaAllah kita dapat mengambil manfaat ilmu secara bersama-sama. Ketiga, kisah kewafatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Secara jujurnya, ini bukanlah kisah yang popular dikisahkan apabila menyebutkan tentang kematian Abdullah bin Ubay bin Salul. Sehingga apabila anda tengok ulama menceritakan tentang kematian Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka jarang menyebutkan tentang kisah ini. Mereka menyebutkan kisah yang lain. Pun begitu, saya telah membuat semakan sepanjang hari dan insya-Allah semakan ini bermanfaat untuk anda. Alhamdulillah, atas bantuan sahabat-sahabat saya di Facebook, saya temui riwayat yang menyerupai sebahagian ucapan daripada Ustaz Don, iaitu yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Jabir bin Abdullah bercerita, Rasulullah SAW datang ke tempat perkuburan Abdullah bin Ubay bin Salul selepas dia sudah dimasukkan di dalam kubur. Nabi mengarahkan untuk dikeluarkan jenazah beliau, lalu diletakkan di atas kedua lututnya. Kemudian menghembuskan ludah kepadanya serta memakaikan qamis baginda. Allahu a'lam, sebelum ini baginda juga pernah memakaikan baju qamis kepada Al-Abbas. Sufyan berkata, Abu Harun berkata, Rasulullah mempunyai dua qamis. Anak Abdullah bin Ubay berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, pakaikanlah qamis yang telah menyentuh kulit engkau itu kepada ayahku. Sufyan berkata, mereka berpandangan Nabi SAW memakaikan qamis kepada Abdullah bin Ubay adalah sama seperti yang pernah beliau lakukan kepada Al-Abbas. Pun begitu, kisah yang sahih juga tentang kematian Abdullah bin Ubay yang biasa disebutkan oleh para ulama dalam riwayat Al-Bukhari adalah seperti berikut. Ibnu Umar meriwayatkan bahawa apabila Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anak Abdullah bin Ubay datang kepada Nabi SAW. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, berikanlah kepada aku bajumu supaya aku dapat gunakan untuk kafankan dia. Salatlah jenazah dia dan mohonlah Allah ampunkan dia. Lalu Nabi SAW memberikan bajunya. Setelah itu, Rasulullah
Rasulullah SAW berkata, izinkanlah aku solatkan jenazahnya. Lalu baginda diizinkan. Apabila baginda mahu untuk bersolat, Umar datang menarik baju baginda. Kata Umar, bukankah Allah sudah melarang engkau mensolati jenazah munafikin? Baginda menjawab, aku berada dalam dua pilihan, iaitu kamu meminta ampun kepada Allah untuk mereka atau tidak meminta ampun sehingga 70 kali sekalipun. Allah tetap tidak akan mengampunkan mereka. Surah At-Taubah ayat 80. Lantas Rasulullah mensolati jenazah Abdullah bin Ubay. Setelah itu turunlah ayat, janganlah kamu solatkan seorang pun yang mati daripada kalangan mereka selama-lamanya. Dan janganlah kamu berdiri di atas kuburan mereka. Itu cerita yang biasa disebutkan oleh para ulama. Keempat, Ustaz Don sebut bila orang tanya, kenapa buat macam tu? Kenapa ludah ke mulut Abdullah bin Ubay? Kenapa pakaikan baju kepada Abdullah bin Ubay? Kalau ikut riwayat daripada Ustaz Don, dia kata, aku tak mahu orang kata Muhammad bermusuh dengan orang yang sesama saudara Islam dengannya. Sebenarnya perkataan ini betul, benar. Cuma waktu disebutkan kata-kata ini bukanlah kerana kematian Abdullah bin Ubay, tetapi pada kisah yang lain. Bukan kisah ni, kisah yang lain. Sabab urut hadis ni bukan yang ini. Sabab urut hadis ni pada yang lain. Ia juga direkodkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Kami dalam satu peperangan, Jabir kata, salah seorang lelaki muhajirin telah memukul punggung seorang lelaki Ansar. Lalu lelaki Ansar ini memanggil kaum dia, wahai orang-orang Ansar. Lantas si muhajirin pun memanggil kaum dia sendiri, wahai orang-orang muhajirin. Lalu ucapan itu Allah berikan Rasulullah dengar sehingga baginda berkata, apa dia ni? Lalu mereka pun berkata, seorang lelaki muhajirin telah memukul punggung seorang lelaki Ansar. Lalu lelaki Ansar pun memanggil kaumnya dengan berkata, wahai orang-orang Ansar. Yang muhajirin pun menyebutkan perkara yang sama, wahai muhajirin. Lantas Rasulullah berkata, tinggalkanlah perkara itu kerana ia adalah perbuatan yang busuk. Jabir bercerita lagi, ketika Nabi sampai di Madinah, orang Ansar sangat ramai. Setelah itu baru orang muhajirin jadi ramai. Abdullah bin Ubay kata, mereka sengaja melakukannya. Demi Allah, sekiranya kita telah kembali ke Madinah, orang yang kuat benar-benar akan mengusir orang yang lemah. Lalu Umar bin Al-Khattab berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala munafik ini. Lantas Nabi SAW berkata, biarkan dia. Sehingga akhirnya orang ramai tidak mengatakan Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya. Jadi, kata-kata Nabi itu benar, cuma tempatnya sahaja yang salah. Wallahu ta'ala alam. Pada bahagian akhir video itu, Ustaz menyatakan adab dan akhlak paling penting dalam pengajian kita. Saya bersetuju dengan kenyataan itu. Bahkan, saya mahu menegaskan tidak khusus kepada Ustaz Don, hafizahullah, iaitu adab dan akhlak kita kepada Rasulullah juga sangat penting. Sehingga kita perlu berhati-hati dengan apa jua dakwaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita tak mahu jadi seperti Abu Talib yang sangat cintakan Nabi tapi tidak beriman dengan Nabi. Kita tak mahu juga untuk jadi seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang tak cinta kepada Nabi tapi solat belakang Nabi. Tapi kita mahu menjadi seperti anak Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia cintakan Nabi, dia ikut Nabi, dia buktikan dengan perjuangannya sepenuh jiwa atas agama ini. Kita hari ini sudah tak bertemu dengan Nabi, tetapi kita berinteraksi dengan risalah baginda. Oleh itu berhati-hatilah kita di dalam menukilkan sebarang kenyataan baginda. Saya sebutkan ini secara umum dan ia juga terpakai kepada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Adakah anda dapat ilmu bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share supaya ramai orang lagi boleh mengetahui tentang cerita ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.